Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah, petang ini Allah pertemukan kita kembali dalam kuliah online tentang Ayatul Ahkam. Kita bersyukur pada Allah, petang ini Allah takdirkan kita bertemu dalam keadaan sihat walafiat, dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayangkan kita. Kenapa Allah masih sayangkan kita? Kerana Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita untuk belajar Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kamu yaitu orang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Moga-moga orang yang hadir pada petang ini dan yang menonton video ini, moga-moga semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimurahkan rezekinya oleh Allah, dan insya-Allah tetap istiqamah hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada masa ini kita akan membincangkan masih ayatul ahkam, ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. 183 sampai 187. Itu yang akan kita kongsikan pada petang ini. 183 sampai 187. Ayat yang famous, ayat yang biasa kita dengar, ya, insya-Allah kita pun banyak yang hafal ayat ni. Tapi sebelumnya saya mohon tolong mute-kan. Okey. Okey, firman Allah SWT ayat 183 sampai 187, saya bacakan sikit saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sampai situ saja kita baca. Yang dua ayat selepasnya kita tak payah baca, panjang. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni ayat yang biasa kita dengar, iaitu ayat yang berkaitan tentang puasa. Hukum, jadi kita akan bincangkan tentang
hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Hari ini kalau tak silap hari Jumaat, dah kita berada pada pertengahan Jumadil Awal. Jumadil Awal. Selepas Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lebih kurang 4 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tak lama lagi, tak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Saya rasa baru Ramadan yang lepas tak habis lagi, kita rasa masih ada feel-nya. Sekarang ni kita akan masuki bulan Ramadan yang baru. Cepatnya berjalan hari kan. Hari berjalan cepat berganti menjadi minggu. Minggu berganti berubah menjadi bulan. Bulan berjalan terus berubah menjadi tahun. Bertambah umur kita. Yang dulu umur kita 49 tahun, sekarang 50 tahun. Dulu, tolong mute. Dulu yang 49 tahun, sekarang 50 tahun. Dulu yang 69, sekarang dah jadi 70 tahun. Dulu yang 80, sekarang dah dekat 81 tahun. Bertambahnya umur cepat. Cepatnya bertambah umur kita. Sebenarnya ketika bertambah umur kita, berkurang masa kita hidup di dunia ni. Maka ketika kita mati, tak ada yang boleh menyelamati kita kecuali iman dan amal soleh. Iman. Oh, Masya Allah. Seronok jemaah. Dengar kuliah, ada yang boleh sambil makan, ada sambil tidur. Seronok kita zaman sekarang. Dulu, orang belajar ni, memang ditinggalkan negeri dia, kampung dia. Sekarang ni kita boleh sambil makan. Tapi tak apa, relax. Kita di sini bab muzakarah. Bukan kuliah serius sangat. Jadi bertambah umur kita, maknanya lagi dekat kita dengan kubur. Ketika itu tak lagi ada yang bermanfaat kecuali iman dan amal soleh. Orang apabila beriman, ada amal soleh, maka dia selamat. Tak ada iman, tak ada amal soleh, maka dia akan rugi. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia rugi. Siapapun dia, orang kaya, orang miskin, orang bos, staff, rakyat biasa, seorang raja, semuanya rugi kata Allah, kecuali amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Moga-moga kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita di sini akan membincangkan firman Allah pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. Biasanya ayat ni dibacakan oleh ustaz-ustaz di bulan Ramadan. Awal Ramadan semua ustaz-ustaz dalam kuliah ini ayatnya. Kita belum masuk Ramadan dah bincang ayat ni. Itulah namanya prepare, buat persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi orang sebelum kita ternyata telah diwajibkan berpuasa. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ternyata pertama awal-awal keislaman, sebab kefarduan Ramadan difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Maknanya semasa Nabi bersama para sahabat di Mekah, tak ada puasa Ramadan. Dulu orang hanya puasa setiap hari, setiap bulan 3 hari. Kemudian dengan puasa Ashura. Itu dah diperintahkan tu. Tapi selepas datang bulan Ramadan, maka semuanya menjadi sunat, dimansuhkan, yang diwajibkan hanya puasa Ramadan sahaja. Orang-orang sebelum kita pun juga difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa, tapi kaifiat dia berbeza dengan kaifiat kita. Namun sama, mereka juga menahan lapar, mereka juga menahan dahaga, dan mereka juga tak berhubungan dengan suami isteri. Sama juga. Cuma kaifiat mereka berbeza sedikit. Masa-masa mereka ada yang berbeza sedikit. Ada yang tambah, ada yang kurang. Tapi syariat yang Nabi SAW bawa, iaitu kita difardukan, iaitu pada bulan Ramadan sahaja. Okey.
Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Di dalam surga tu, surga ni memiliki banyak pintu. Ada satu pintu yang dinamakan ar-rayyan. Ar-rayyan, sehingga ada nama orang, ada orang bagi nama anak dia Rayyan. Rayyan itu diambil daripada salah satu nama pintu, ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah. Yang ketika itu tak akan ada yang masuk ke dalam pintu ke dalam surga melalui pintu itu kecuali hanya orang saimun, orang yang berpuasa. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Tiada seorang pun yang masuk bersamanya kecuali hanya orang-orang puasa. Orang puasa je boleh masuk sana. Orang tak puasa tak. Maka ketika itu pintu tu dengan izin Allah bercakap, "Aina saimun?" Fayadkhuluna minhu. Mana orang-orang berpuasa? Maka orang puasa itu masuk ke dalamnya. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa. Apabila dah masuk semua orang yang berpuasa itu masuk melalui pintu tu, masuk surga melalui pintu tu, maka ughliqa, pintu tu pun ditutup. Tak boleh orang masuk kecuali hanya orang yang berpuasa saja. Di dalam hadis lain mengatakan, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam, huwa li wa ana ajzi bih." Kata Nabi SAW, setiap amalan anak Adam itu untuknya. Kita solat untuk kita. Andaikan kita enggan solat, Allah tak rugi. Betul tak? Kita bersedekah, pahalanya untuk kita. Man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang buat amal soleh untuknya. Setiap amalan anak Adam untuknya. Adapun kecuali puasa, wa ana huwa li wa ana ajzi bih. Adapun puasa itu untukku dan aku yang sendiri yang akan membalasnya. Bukan bermakna amalan lain Allah tak balas, Allah balas. Maksudnya di sini adalah kekhususan untuk amalan puasa. Amalan puasa ni amalan yang sangat agung di mana dia mencabar. Di sana dipertanyakan keimanan kita. Bayangkan di bulan Ramadan orang semuanya berpuasa. Kalau kita nak menipu, kan boleh je kan? Masuk je dalam bilik, kita minum, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Cubalah. Kita makan, minum, lepas tu jangan sendawa depan orang ramai. Makan, minum, selepas tu kalau jumpa dengan orang, engkau puasa? Puasa. Keluar. Tahu orang. Kalau tak, orang tak tahu. Maknanya puasa Ramadan adalah betul-betul ihsan. Betul-betul tingkat iman yang paling tinggi. Kan pernah kita mungkin mendengar suatu hadis Nabi SAW ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Ma huwal iman, ma huwal Islam, ma huwal iman, wa ma huwal ihsan?" Apa itu Islam? Islam disebutkan 5 rukun Islam tadi. Syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Kemudian rukun iman disebutkan iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya dan seterusnya. Adapun yang ihsan, maka Nabi menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tak boleh melihat Allah, yakinlah bahawa setiap amalan engkau dilihat oleh Allah. Dan ini kita boleh dipraktiskan pada amalan puasa. Bayangkan orang kalau solat nampak. Kita solat boleh nampak sama orang. Tapi kalau kita puasa, siapa yang tahu? Bayangkan dari pagi sampai ke petang. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Maknanya tak ada yang tahu kecuali hanya Allah, iaitu antara bainal abdi wa rabb, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada kepada amalan puasa Ramadan. Okey, jemaah yang dikasihi oleh Allah. Dalam ayat Al-Quran sebenarnya tak banyak diceritakan secara detail tentang hukum hakam yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Banyaknya hukum diceritakan dalam hadis-hadis Nabi. Banyaknya disebutkan hanya dalam hadis-hadis Nabi. Adapun dalam Al-Quran sedikit saja. Di antaranya apa? Di antaranya tentang masalah aklatus sahar. Ini kita akan bincangkan pertama. Kita tahu bahawa berpuasa tu bermula daripada subuh sampai berbuka. Betul?
sampai berbuka di waktu maghrib. Maka Nabi SAW ada satu amalan yang mesti dijaga oleh kaum muslimin, iaitu tentang sahur. Dan ini ada di dalam perintah Allah dalam surah surah Al-Baqarah ayat 187 tadi. Di mana setengah umat Islam kalau bulan Ramadan ada yang enggan bersahur. Malas dia bersahur. Dia lepas tu tidur, lepas tarawih terus tidur. Malas bersahur sebab mengantuk. Sebenarnya Nabi SAW katakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana di dalam sahur tu ada berkat. Di dalam sahur tu ada berkat, walaupun sedikit. Walaupun seteguk air, walaupun satu butir kurma, maka itu mendapat berkat. Bahkan faslu siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Kata Nabi SAW, perbezaan antara puasa kami dan puasa ahlul kitab. Kan kita dah sebutkan tadi bahawa orang Yahudi, orang Nasrani, mereka berpuasa. Sebelum kita pun mereka juga berpuasa. Tapi di antara perbezaan syariat untuk kita iaitu aklatus sahar. Memakan sahur. Makan makanan sahur. Ini yang digalakkan oleh Nabi SAW, walaupun hukumnya sunat, tapi ia ada berkat yang besar di sisi Allah SWT. Bukankah hidup ini yang penting berkat? Ya kan? Hidup ni penting berkat. Apa guna duit banyak tapi tak berkat? Gaji besar tapi tak pernah rasa cukup. Hilang berkat. Apa guna umur yang panjang tapi tak berkat? Sehingga bertambah umurnya, bertambah dia menjadi pengganggu umat manusia, pengganggu masyarakat. Bertambah umurnya, bertambah orang tak selesa. Sementara kata Nabi SAW, man tala umruhu wa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia iaitu manusia yang umurnya panjang dan amalannya baik. Itulah yang sebaik-baik manusia. Amalannya baik, umurnya panjang, amalannya baik dan bermanfaat untuk orang lain. Yang penting adalah berkat. Maka ternyata sahur ni memberikan keberkatan untuk diri kita. Di mana kata Nabi SAW yang menjadi timbul soalan, sahur ni di tempat kita biasanya 10 ke 15 minit ada waktu imsak. Ada waktu imsak. Masa waktu imsak, kalau kita tengok di takwim, di kalender, kita akan jumpa waktu solat zuhur, subuh, syuruk, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sebelum subuh ada waktu imsak. Biasanya setengah umat Islam, kalau dah waktu imsak dia tahan. Waktu imsak dia takkan makan dan minum. Sebenarnya kata Nabi SAW, selepas waktu imsak menjelang azan subuh, itulah waktu yang afdal, masa yang afdal untuk kita bersahur. Itu masa yang afdal. Kata Nabi SAW bahawa Nabi SAW memiliki muazzinan, dua muazzin. Inna Bilal, pertama Bilal wa ibnu Ummi Maktum. Bilal dan ibnu Ummi Maktum. Ada satu namanya Bilal bin Rabah, yang kedua namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi SAW, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal kalau azan pada malam hari. Maksudnya apa? Ketika hari masih gelap. Jadi di antara sunnah azan subuh tu azan 2 kali. Di antara sunnah, dan ini ada di zaman Nabi SAW sampai sekarang masih lagi dipraktiskan di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Tempat kita belum ada lagi. Saya belum jumpa lagi. Ada setengah tempat buat, tapi sekali-sekala je. Tapi di zaman Nabi selalu buat. Ada 2 Bilal, yang pertama 2 muazzin, 2 tukang azan. Pertama Bilal azan pertama dulu. Azan pertama. Kemudian selepas azan, Bilal azan, maka kata Rasulullah SAW, fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Makan dan minumlah. Kalau kau dah bersahur, selepas itulah. Sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum berazan. Maka ada yang bertanya, berapa jarak antara Abdullah ibnu Ummi Maktum dan Bilal berazan? Ternyata jaraknya lebih kurang seperti orang yang membaca Al-Quran 50 ayat, yang tak panjang dan tak pendek. Maknanya lebih kurang 10 ke 15 minit lah. Jadi betul lah. Jadi ketika waktu imsak sampai kepada sampai
sampai kepada azan subuh, ini adalah masa yang afdal untuk bersahur. Jangan sampai kita tinggal. Tapi ingat, kalau kita rasa lapar, kita makan banyak, kita makan rendang, makan BBQ, makan ayam, macam-macam lah. Ayam berempah, kita makan banyak, mungkin sampai 3-4 pinggan balas dendam atau persiapan untuk puasa. Ada orang kadang-kadang makan sampai 2-3 pinggan. Ini makan kena awal sedikit. Awal sedikit. Jangan sampai makan selepas imsak, lepas tu baru dia makan. Ini tak. Makan selepas imsak adalah makan yang ringan, makan yang kecil, supaya ketika datang azan subuh, dia tak kelam kabut. Jangan pula ketika makan banyak tapi selepas imsak baru start. Bunyi azan, Allah, penuh dah mulut. Jangan buat macam tu. Jadi kalau makan patut selepas imsak dihabiskan. Sebelum imsak dihabiskan makan. Selepas imsak minumlah seteguk 2 teguk air atau sebutir ke 2 butir kurma. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Sebab kita dengan Nabi, sahabat kalau makan, mereka tu makan gandum, makan kurma. Kalau kita makan macam-macam, itu yang tak cukup masa. Jadi kalau kita makan banyak, maka usahakan masa imsak habis, tapi selepas imsak masih lagi boleh terus makan sampai azan subuh. Dan ini disunnahkan dalam Islam. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebutkan dalam Al-Quran, hukum yang berkaitan dengan puasa, iaitu tentang orang yang melanggar pantang larang atau suatu amalan yang tak dibenarkan dalam Islam, yang membatalkan puasa, yang merosak puasa, selain makan dan minum, iaitu maaf cakap, iaitu berhubungan antara suami dan isteri. Dan ini hukumnya haram dalam Islam. Walaupun isteri itu halal, tapi ketika masanya salah, maka dia menjadi haram. Menjadi haram. Di mana orang yang ketika berhubungan suami isteri, walaupun isteri itu halal, dia berhubungan di siang hari masa bulan Ramadan, maka dia wajib membayar kafarah. Yang pertama, kafarah dia memerdekakan hamba. Kalau tak mampu, dia puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau tak mampu, memberi sittina miskinan, memberi 60 orang miskin. Jemaah yang dikasihi oleh Allah, ada satu kisah yang cukup menarik. Di zaman Bani Umayyah, ada salah seorang raja mereka yang ni dia terlepas, dia berhubungan, dia dekat-dekat dengan isterinya. Lepas tu di siang hari bulan Ramadan, lepas tu berhubungan dia dengan isteri dia. Lepas tu dia sedar kalau ini dah melanggar suatu yang dilarang dalam Islam. Maka dia datanglah kepada seorang ulama yang bernama Abu Ali Al-Qali. Maka Abu Ali Al-Qali ni dia katakan, dia bertanyalah raja ni, apa yang harus aku buat? Maka kata Abu Al-Qali, engkau kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak ada hukum kafarah yang lain, tak, itu saja. Maka dengan rasa mahu tak mahu, dia kena jalan juga. Lepas tu dia tak berani nak buat. Adalah orang alim, ada orang murid-murid Abu Ali Al-Qali ni bertanya, ya Abu Qali, bukankah ya Abu Ali Al-Qali, bukankah dalam Islam kan ada 3 peringkat. Pertama, memerdekakan hamba. Lepas tu puasa 2 bulan. Lepas tu apa lagi? Lepas tu memberikan orang fakir miskin, 60 fakir miskin. Tapi kenapa engkau katakan satu saja? Apa kata Abu Ali Al-Qali? Dia katakan, kalau aku cakap memerdekakan hamba, satu orang hamba, jangan 100 pun dia mampu, sebab dia raja. Kalau katakan 60 orang miskin, jangankan 60 orang miskin, 6,000 orang miskin pun dia mampu, dia kaya. Boleh jadi selepas tu dia akan
akan buat lagi. Alah 60 orang miskin, 6,000 pun kita buat, esok dia buat lagi. Tapi kalau 2 bulan berturut-turut, lepas tu dia tak akan buat lagi. Dia jerah, dia takut nak buat lagi. Oleh sebab itu dari sini pun kita dapat difahami bahawa taghayyurul fatwa bi taghayyuriz zaman wal makan. Fatwa tu kadang-kala berubah mengikut masa dan tempat. Okey, kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Ada rukhsah, ada keringanan bagi orang yang tak mampu berpuasa di bulan Ramadan, dia boleh membatalkan puasa, maknanya dia boleh tak berpuasa di bulan Ramadan tapi dengan fa'iddatum min ayyamin ukhra, mengganti dengan hari-hari yang lain. Syaratnya apa tadi? Maridon, sakit. Sakit bagaimana? Sakit yang betul tak mampu berpuasa, bukan sakit selsema. Sakit selsema tak masuk. Sakit selsema tak masuk. Begitu juga yang dimaksud ayat ni, kemudian safarin. Orang safar yang macam mana? Safar yang jauh, yang dia berat untuk berpuasa. Tapi kalau seandainya dia mampu, wa antasumu khairul lakum. Adapun apabila dia berpuasa, maka khairul lakum, itulah yang sebenarnya lagi baik untuknya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu, adapun orang-orang yang tak mampu berpuasa, mungkin disebabkan tua atau disebabkan sakit. Sebab sakit dia muda lagi tapi dia tak mampu sebab dia sakit teruk. Kalaupun sihat, dia tak akan mampu untuk mengqada. Maka ketika itu barulah dia kena membayar fidyah, tak perlu mengqada. Begitu juga dengan orang-orang yang ketika hamil dan ketika menyusui anak. Ini tak disebutkan dalam Al-Quran. Tak disebutkan Al-Quran, tapi disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, iaitu orang yang hamil, yang tak mampu berpuasa, dia sama dikiaskan kepada orang yang sakit, iaitu dengan mengqada saja, tak perlu membayar fidyah. Adapun apabila dia menyusui atau dia hamil, dia mengandung, tapi dia risau kepada anak dia. Sebenarnya dia mampu berpuasa, tapi tak berani dia berpuasa sebab anak tu. Maka di situ dia kena mengqada dan juga membayar fidyah. Sebenarnya itu saja singkat dalam ayat ni. Yang terakhir dalam ayat ni diceritakan tentang fadilah orang-orang yang tengah berpuasa. Ketika berpuasa ni masa yang mustajab untuk berdoa, iaitu ketika menjelang berbuka puasa. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, bertanya kepada engkau Muhammad, di mana aku? Katakan aku tu sangat dekat. Aku sangat dekat. Maka aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi di bulan Ramadan, sibukkan dengan baca Al-Quran, sibukkan dengan berdoa. Maka insya-Allah moga-moga keluar di bulan Ramadan dalam keadaan orang-orang yang saleh, orang-orang bertakwa di sisi Allah. Jangan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kam min muridil wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi dia tak dapat apa-apa kecuali hanya ju', lapar, dan wal 'atash, dan dahaga. Moga-moga nanti kalau kita datang bulan Ramadan, iman kita bertambah, amalan kita lagi bertambah, kemudian ketaatan kita lagi bertambah kepada Allah, dan moga-moga kita sentiasa istiqamah hingga ke akhir hayat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sebenarnya kisah hukum yang berkaitan dengan puasa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang selebihnya hanya disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW sahaja. Okey. Kita jawab beberapa soalan. Ini ada soalan datang. Soalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah boleh berbuka puasa bagi mereka yang lapar dan dahaga kerana bekerja dan digantikan dengan beras sebagaimana dibenarkan kepada orang tua? Ini soalan. Okey,
Ingat bahawa yang memberi rezeki adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Sekarang kita bekerja untuk mencari rezeki Allah. Dan inilah kesilapan ramai umat manusia, segelintir umat Islam, ketika mereka mencari rezeki Allah, mencari rezeki, tapi dia lupa dengan zat si pemberi rezeki, dengan zat yang memberikan rezeki, iaitu Allah. Berapa ramai orang mencari rezeki, tapi dia lupa dengan zat yang memberi rezeki, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tujuan berpuasa agar la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa, Allah mudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, Allah selesaikan kemusykilan dia. Allah bagi solusi daripada masalah-masalah dia. Orang yang bertakwa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia juga akan diberikan rezeki daripada arah yang dia tak sangka. Jadi orang yang berbuka di bulan Ramadan, disebabkan apa? Sebabkan lapar, dahaga tak tahan dia dengan dahaga, dengan lapar, sebab dia bekerja. Dari bekerja itu cari nafkah, boleh tak dia gantikan sebagaimana kepada berikan fidyah, maksudnya berikan fidyah sebagaimana orang tua? Tak boleh. Dia hanya boleh mengqadha sahaja. Bila mengqadha? Selepas bulan Ramadan pergi. Habis bulan Ramadan, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, qadha selama 30 hari. Sebab apa? Sebab mungkin dia tak mampu. Sebenarnya ni dia mengqadha dan juga bayar fidyah. Kerana pada hakikatnya orang di bulan Ramadan yang dibenarkan tak berpuasa hanya orang yang sakit, orang bermusafir, maka dia cukup mengqadha. Adapun orang yang tak mampu disebabkan apa? Disebabkan sakit atau kerana tua, yang tak ada peluang untuk sihat lagi, tak ada peluang lagi untuk mampu lagi, maka cukup membayar fidyah. Adapun orang bekerja pun mampu, takkan mengqadha tak mampu. Maknanya ada peluang untuk mengqadha. Jadi habis bulan Ramadan dia boleh mengqadha. Jangan katakan, ustaz di luar Ramadan dia pun bekerja yang sama juga. Kalau macam tu sampai mati takkan puasa. Oleh sebab itu dia tetap wajib mengqadha dan juga jangan lupa membayar fidyah. Yang kedua, soalan kedua. Salam ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masa sahur kita terdengar suara azan di surau atau masjid yang lain. Sementara surau dekat rumah belum lagi azan. Bolehkah kita teruskan makan sahur kita? Ingat, alhamdulillah Allah bagi kemudahan kepada kita bahawa sekarang ni dah ada jam. Dah ada kalender dan ada jam. Kita tahu pukul berapa masuk subuh, kita tahu bila waktu zuhur, asar, maghrib, isyak, kita tahu. Kita tahu zaman dulu orang kena tengok matahari. Kalau tengok matahari, tergelincir matahari amat, baru masuk waktu zuhur. Kemudian mereka tengok matahari. Ketika ufuk di atas merah dah banyak, maka dia masuk waktu, dan ufuk merah tu pun dah mulai hilang, maka masuk waktu maghrib. Dulu, zaman sekarang dah ada jam. Jadi senang. Jadi kalau kita bersahur dan berbuka puasa, sila tengok jam. Tapi pastikan jam kita betul. Tengok jam saja. Adapun azan tak azan di surau, di masjid, itu bukan menjadi standard. Ada kalanya muazzin atau Bilal dia terlambat. Dia tengah makan, lepas tu dia bersiap-siap, dia belum lagi azan. Orang tempat lain dah azan, dia belum azan. Jadi standardnya bukan masjid atau surau dekat rumah, tapi standard dia dah masuk waktu ke belum. Kalau dah masuk waktu subuh, maka berhenti untuk bersahur, walaupun kita tak dengar azan di mana-mana tempat. Sama ada dengar di masjid jauh
ataupun tak dengar sama sekali, tetap kena ditahan. Maknanya mulalah imsak, mulalah menahan, jangan bersahur lagi. Okey? Soalan yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, tadi kawan saya call, dia buat pemeriksaan doktor dan doktor telah memasukkan alat ke dalam cervix dia. Dan dia dalam keadaan berpuasa sunat. Adakah batal puasa dia sebab doktor cakap tak batal? Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Ini pun ada dua kesalahan. Kesalahan pertama, kesalahan kepada kawannya tadi. Dah tahulah dia puasa, dia nak buat pemeriksaan doktor, tak perlu berpuasa. Apatah lagi puasa sunat. Andaikan puasa wajib mengqada pun kita boleh qada di hari yang lain. Dan kita tahu pasti orang yang pasien ni, dia tahu dia nak buat pemeriksaan doktor dan mungkin ada something yang akan masuk ke dalam cervix dia. Alat-alat yang akan masuk ke dalam cervix dia. Oleh sebab itu sepatutnya dia tak perlu berpuasa. Sebab tambah lagi ini puasanya puasa sunat. Yang kedua, kesalahan pula di sini adalah kesalahan doktor. Kerana apa? Kerana doktor mula berbicara tentang Islam, tentang hukum di luar ilmu dia. Kata Nabi SAW, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau suatu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Bayangkan, jemaah, saya ni bukan doktor. Saya bukan doktor, apatah lagi doktor pakar jantung. Saya bukan doktor dan juga bukan doktor jantung. Tiba-tiba jemaah ada sakit jantung, datang ke saya. Lepas tu saya cakap, ini senang je minum Panadol. Jemaah percaya tak? Senang ya ni ubat. Penyakit jantung sikit-sikit je. Beli Panadol di kedai, makan. Saya rasa jemaah tak akan buat. Ni ustaz ni gila ni. Takkan orang sakit jantung minum Panadol. Panadol untuk demam ustaz. Ya kan? Bab dunia kita takut. Inilah manusia zaman sekarang. Bab dunia takut. Kita tak boleh, ni lain. Ustaz bukan bidang ustaz tu. Bab dunia takut. Tapi bab akhirat kadang-kadang orang berani bercakap. Walaupun itu bukan di luar kawasan ilmu dia. Berani. Ni doktor ni pun salah. Dia berani berfatwa mengatakan tak membatalkan. Ingat bahawa apa sahaja yang rongga-rongga yang terbuka, rongga-rongga terbuka atau lubang-lubang seperti yang sama, ada yang untuk masuk ataupun keluar, seperti mulut, telinga, kubul dan dubur, itu apabila memasukkan sesuatu ke dalamnya dan itu dah menjolok ke dalam, maka dia batal puasa. Mulut, kalau kita madmadah, masuk dalam mulut, kumur-kumur, tak batal sebab dia belum masuk. Kalau dijolok ke bawah sikit masuk pada halqum, batal. Telinga, dia terbuka kan? Ada lubang kan? Kalau telinga ni hanya setakat dari cuping ni, daun-daun telinga ni, setakat ni, tak batal. Tapi kalau dah dikorek ke dalam, maka dia boleh batal. Hidung, kita biasa istinsyak. Istinsyak ni biasa sebelum beruduk. Beruduk, biasanya kita buat madmadah, kumur-kumur, lepas tu istinsyak. Ya kan? Ada setengah orang biasa. Ini sunnah. Kalau istinsyak, dia biasa istinsyak, ketika berpuasa di bulan Ramadan, cukup bersihkan saja bahagian luar ni saja. Bahagian nampak. Tapi jangan disedut. Kalau disedut, masuk ke dalam ni, maka dia batal. Begitu juga dengan kubur dan dubur. Apapun yang masuk, kalau ketika kita mencangkung, ketika kita duduk, dia terbuka sedikit. Yang terbuka, bahagian terbuka itu saja dibersihkan, tak ada masalah. Tapi ketika dicolok ke dalam, maka ini dah membatalkan puasa. Tambah lagi, memasukkan alat sampai cervix. Sebenarnya cervix, Allah alam, kalau saya tak silap lah, cervix ni dah masuk dekat pintu rahim. Betul ke tak betul? Dah masuk dekat pintu rahim. Dan itu salah Allah alam, betul ke tak betul ya? Dah dekat pintu rahim. Dan ini adalah jauh masuk ke dalam. Kalau hanya bahagian luar saja,
kemaluan bagian luar saja, ini tak ada masalah. Ini tak membatalkan. Tapi kalau dah dijolok ke dalam, ini membatalkan puasa. Boleh kita lihat dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Dan ini dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh. Batal puasa dia. Tapi yang ni kebetulan puasa sunat. Jadi tak perlu diqada. Kalau puasa wajib perlu diqada. Okey. Soalan yang keempat, salam Ustaz, apakah kita dibolehkan memberus gigi selepas waktu subuh ketika berpuasa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita disebutkan tadi, memberus gigi. Berus gigi masa berpuasa untuk menghilangkan apa? Mengurangkan bau mulut. Tapi sebenarnya bahawa bau mulut orang berpuasa, kata Nabi SAW, lagi wangi di sisi Allah daripada misk, daripada kasturi. Tapi jangan pula yang ini jadi alasan lepas tu sembuh mulut orang, muka orang dengan bau busuk. Dulu masa di masa budak-budak pondok, segelintir budak pondok tu, masa bulan Ramadan, kalau kita masih di pondok, maka kalau kita tengah puasa, kita bergurau-gurau dengan kawan, kita sembuh mulut muka dia. Ni lagi wangi daripada kasturi. Bergaduh lah. Itu gurau-gurau dulu. Jadi jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberus gigi, berus gigi tak membatalkan puasa. Tapi kalau memberus gigi, lepas tu ditelan sedeguk, baru batal puasa. Kalau hanya berus gigi, tak membatalkan puasa. Tapi ada dalam pendapat sebahagian ulama Syafi'iyah, di mana selepas zuhur apabila masih memberus gigi, maka hukumnya makruh, tapi tetap tak membatalkan puasa. Allah alam. Soalan kelima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seseorang yang tengah berpuasa terkeluar sesuatu dari tekaknya, kemudian dia menelannya, adakah batal puasanya Ustaz? Orang yang batal puasa, something atau sesuatu yang masuk dari luar ke dalam, bukan yang dari dalam berpusing di dalam. Dia tak membatalkan puasa. Seperti air liur kita. Air liur kita dia dari dalam kan? Kalau kita diam-diam, dia lama-lama naik ke atas. Lama-lama naik ke atas, lepas tu kita telan lagi. Adakah batal? Tak batal. Andaikan kita batuk, kemudian kita ada kahak, kemudian ada rasa lekat di halkun ni, ditelan balik, ini tak membatalkan. Tapi kalau dah kahak tu punya lepas tu disembuh, membazir, jilat lagi, tu baru batal. Itu baru batal. Dah disembuh, lepas tu jilat lagi, membazir Ustaz, jilat lagi, itu baru batal. Jadi kalau yang lagi berjalan di dalam saja, maka ini tak membatalkan puasa. Allahu a'lam. Soalan seterusnya. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum seseorang yang mati yang belum sempat menunaikan qada puasanya? Ni tanda belum menyemak ni. Ni soalan ni sama dengan soalan jemaah yang lain, dan saya dah jawab soalan ni di video saya. Boleh tengok di soal dan jawab permasalahan umat part 5. Baru saya upload tadi pagi. Jadi sebenarnya soalan yang datang pada saya dulu sedikit. Dulu hanya 3-4 soalan je satu hari. Sekarang ni yang datang soalan tu, kadang pagi dah sampai 8 soalan. Petang belum lagi petang. Kadang-kadang malam jelang tidur pun ada lagi soalan. Kadang satu hari 15-20 soalan. Yang boleh saya jawab secara on the spot. Yang dia perlu panjang, saya
saya cakap secara ringkas, lepas tu saya jawab di video, lepas tu saya share. Jadi saya masukkan dalam video YouTube tu, tujuannya apa? Supaya kita boleh berkongsi dengan yang lain. Pertama, untuk menjawab kemusykilan setengah jemaah. Kadang-kadang soalannya sama dari orang yang berbeza. Jadi kita sebarkan saja. Lagi dia amalkan, dia tahu, maka pahalanya mengalir kepada kita. Ada juga yang bertanya kepada saya, Ustaz, soalan saya belum dijawab. Saya dah jawab, tapi ternyata dia tak follow. Itu sebabnya saya selalu dalam video saya sebutkan, jangan lupa subscribe, like and share. Tujuannya apa? Ketika seorang subscribe, maka setiap saya upload, maka ada notification dia. Ada notification dia, jadi semua soalan-soalan tu terjawab. Ada kalanya mungkin kita dah tahu jawabannya, ada kalanya kita terlupa dengan melihat bertambah, mengingatkan kita dengan hukum hakam dalam Islam. Jadi yang soalan ni tentang qada ni boleh lihat di part 5. Saya dah jawab. Soalan ni banyak lagi soalan, cukuplah ini yang terakhir je lah. Soalan terakhir untuk masa ni. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, apakah hukumnya jika orang Islam menyambut Christmas dengan mengadakan jamuan siap dengan perhiasan meja dan makan ala Christmas, dan memberikan tukar-menukar hadiah pada kawan yang hadir? Pakaian pun pakaian perhiasan Christmas. Yang tak ada hanya pokok Christmas saja, Ustaz. Jamuan ni dihadir oleh orang Islam sahaja. Maksudnya orang non-Muslim tak datang, orang Kristian tak datang. Boleh tak, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Ini soalan tentang Christmas ni, soalan yang selalu berulang setiap tahun. Soalan yang selalu berulang setiap tahun. Setiap tanggal 25 hari bulan, tarikh 25 hari bulan Disember, maka orang Kristian meraihkan hari Christmas. Orang Islam pun, setengah orang Islam juga terhegeh-hegeh meraihkan hari Christmas. Orang meraihkan Christmas 25 Disember ni ada 3 perkara yang dia buat. Dan 3-3 ni dibantah dalam Al-Quran. Yang pertama, orang mengucapkan selamat kepada hari merayakan Christmas, Merry Christmas. Orang katakan Merry Christmas, iaitu dia mengiktirafkan bahawa Tuhan itu punya anak. Yesus itu adalah anak Tuhan. Ini dia mengiktirafkan seperti itu. Dan ini dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu satu, Trinitas. Maknanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Dan orang yang meraihkan, mengucapkan hari Christmas adalah sama juga dengan mengatakan selamat Tuhan punya anak. Dan ini bercanggah dengan tauhid kita. Kita qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah esa, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tak punya anak, Allah tak beranak, dan ini akidah kita sebagai umat Islam. Ini akidah sebagai umat Islam. Jadi orang yang mengucapkan Merry Christmas kepada orang non-Muslim, kepada orang Kristian, sama. Yang pertama dia mengatakan selamat Tuhan punya anak. Yang kedua, dia dah mengadakan suatu kedustaan yang mengatakan bahawa Isa lahir di tahun pada 25 Disember. Dan ini dibantah oleh Al-Quran. Ketika Siti Maryam melahirkan Isa alaihi salam, ketika Maryam melahirkan Isa alaihi salam, bahawa Maryam lahir bukan di bandar, bukan di tengah kota. Dia lahir di perkampungan, di tepi-tepi bandar. Sebab apa? Sebab dia diusir oleh kampungnya. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Hai Maryam, bapa engkau, ayah engkau bukan orang jahat, tapi kenapa engkau berzina? Jadi Maryam dituduhlah berzina. Dia mengandung, kemudian dia melahirkan tanpa ada nurse yang bantu dia. Dia melahirkan sendiri, dan itu bukan di tengah bandar, bukan di hospital, tapi di sudut atau di tepi bandar.
di kampung-kampung, di hutan, di padang pasir. Maka ketika dia lahir, dia tak ada makanan untuk Isa. Maka disebutkan dalam Al-Quran, tusaqitu alaiki rutaban janiya. Maka engkau goyangkan pokok kurma tu, kurma yang berbuah tu, maka nanti akan jatuh kurma-kurma muda yang manis. Rutab. Kurma muda yang manis bagi kepada Isa AS. Dan kurma muda, dia akan selalu muncul ketika musim panas. Musim panas pada bulan Julai dan bulan Ogos. Sementara orang Kristian, dia mengiktirafkan bahawa Yesus lahir pada 25 Disember. Dan ini bercanggah dengan keyakinan kita sebagai umat Islam. Yang ketiga, dia meyakini bahawa Tuhan Isa disalib. Dan ini dibantah juga oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tak membunuh Nabi Isa AS. Mereka juga tidak menyalib Nabi Isa AS. Tetapi walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mukanya sama dengan Nabi Isa AS, maka dialah yang ditangkap. Dia adalah yang dinamakan dengan Yudas Iskariot. Siapakah Yudas Iskariot? Dia ni sebenarnya adalah murid yang setia kepada Nabi Isa AS, tapi pada suatu hari dia berkhianat. Khianat sebab apa? Sebab duit, beberapa keping duit emas. Akhirnya dia berkhianat, lalu dia suruh orang tangkap Nabi Isa AS. Ternyata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah serupakan Yudas Iskariot, mukanya sama dengan Nabi Isa. Akhirnya Yudas lah yang ditangkap dan dialah yang disalib dan dibunuh. Adapun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Dan ini ada dalam surah Ali Imran cerita ni. Okey. Jadi orang yang meyakini meraihkan 25 Disember, hari Merry Christmas, ini dia dah mengadakan 3 perkara tadi. Okey, kalau seandainya dia buat majlis-majlis semua ala Christmas, mejanya pun hiasan Christmas, makanan-makanan macam orang Christmas, kecuali pokok Christmas dia yang tak ada. Dan walaupun dihadiri oleh orang Islam, semuanya haram hukumnya. Kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Jadi tak boleh, haram hukumnya dalam Islam. Tak boleh meniru gaya orang kafir. Kita dalam Islam kita ada akidah namanya lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagi kita agama kita, bagi dia agama dia. Kita tak boleh kacau orang non-Muslim beribadat, dan pada masa yang sama kita juga tak boleh ikut cara mereka. Kita tak boleh ganggu dia dan tak boleh juga ikut cara mereka. Jangan ketika ustaz masa hari raya dia datang mengucapkan selamat hari raya, dia bagi hadiah. Sekarang ni dia hari Christmas kita bagilah. Tak boleh. Ini nak yang toleransi, kata orang itu bukan toleransi. Ini adalah pemaksaan. Dalam Islam tak boleh. Kita punya akidah lakum dinukum waliyadin. Kalau engkau beramal dengan cara engkau, sila. Kita ada orang hari raya Taipusam, ada raya Christmas, hari raya macam-macam hari raya orang non-Muslim. Kita tak boleh ikut cara mereka, mengucapkan selamat kepada mereka, dan kita tapi tetap menghargai mereka sebagai masyarakat yang majmuk. Tak boleh ganggu dia. Tak boleh ganggu mereka tengah beribadat. Ada orang non-Muslim tengah beribadat di sebelah kita, jiran kita. Kita buat bising, Allah kan bukan aku yang beribadat. Itu tak boleh. Ini haram. Tapi bukan, kita juga tak boleh ikut cara mereka. Kerana ini tasyabuh dengan suatu kaum, hukumnya haram. Apatah lagi tasyabuh, meniru-niru gaya orang-orang non-Muslim. Tapi saya syaklah orang seperti ini, walaupun dihadiri orang Islam, mungkin di ICD saja yang Islam. Mungkin dihadiri di ICD saya Islam. Sebab hari ini ramai setengah, adalah segelintir orang-orang yang orang-orang Melayu, ternyata dia murtad. Ada geng murtadnya tu sekarang. Ada geng murtad, kalau hari raya dia pakai baju Melayu. Hari raya dia pakai baju Melayu, maknanya dia pergi ke rumah-rumah, pergi ziarah hari raya. Tapi di hari-hari yang lain, hari raya orang non-Muslim, dia pun datang juga. Dia geng-geng murtad, atau mungkin sekurang-kurangnya liberal.
iaitu mengatakan bahawa semua agama sama. Kita dalam Islam tak boleh. Agama hanya di sisi Allah, innad dina indallahil Islam. Agama yang benar adalah Islam saja. Itu sajalah yang boleh saya kongsikan pada petang ini. Semoga bermanfaat. Jadi kalau ada soalan-soalan yang tak sempat saya jawab, maaf. Soalan ni dah mula banyak. Saya tak sempat jawab. Mohon maaf, saya tak sempat jawab, bukan saya tak jawab. InsyaAllah selagi boleh saya jawab. Tapi saya jawab nanti dalam video, saya buat video soal dan jawab permasalahan umat, saya upload nanti, sila jika bermanfaat sebarkan. Jadi mudah-mudahan itu menjadi amal jariah untuk kita, ilmu yuntafa'u bih. Jadi kalau boleh disebarkan, dibagi tahu orang lain, mudah-mudahan diri kita, saudara-saudara muslim kita, ahli keluarga kita sentiasa istiqamah hingga ke akhir hayat. Allahu taala alam bisawab. Okey. Itu saja ya. Kuliah kita pada petang ni. Sebelum kita doa dulu sebelum kita tutup. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arhamna, ya Allah kasihilah kami. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kami. Allahumma rzuqna, ya Allah murahkan rezeki kami. Allahumma ajburna, ya Allah cukupilah segala kekurangan kami. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah, ya Allah mudahkanlah urusan kami dunia akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Karim, murahkanlah rezeki, panjangkanlah umur orang-orang yang sentiasa mendengarkan kuliah ini ya Allah. Murahkanlah rezeki mereka ya Allah. Murahkanlah rezeki orang menonton video ini ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semua daripada kejahatan orang-orang yang berniat jahat kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beri kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhilah kami dari siksa api neraka. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Okey, itu saja boleh saya kongsikan pada masa ini. Ada betulnya datang dari Allah. Silap-salap berpunca daripada kejahilan saya sendiri. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.